Salam, hari ini saya nak berkongsi tentang COVID-19 dalam masa mengandung. Ibu yang mengandung secara khasnya akan mempunyai daya tahan badan ataupun imuniti yang lebih rendah. Apabila imuniti lebih rendah, ibu lebih cenderung mendapat jangkitan kuman seperti virus dan bakteria. Kedua, apabila ibu mengandung 3 bulan yang terakhir, apabila rahim semakin besar akan menghimpit ke atas paru-paru. Jadi jangkitan paru daripada bakteria ataupun dengan virus COVID-19, jika ada masalah pernafasan, dia akan lebih suka untuk bernafas apabila rahim semakin meninggi dan menghimpit atas paru-paru. Tapi dari kajian di China, negara China dan juga negara-negara lain, didapati bahawa wanita yang mengandung dan tidak mengandung, kecenderungan untuk mendapat COVID-19 adalah sama ataupun komplikasi penyakit adalah sama. Kedua, apakah kesan kepada bayi? Didapati bahawa bayi di dalam kandungan tidak mendapat COVID-19 daripada ibu. Ini disebabkan tiada vertical transmission, iaitu dari ibu ke anak. Jadi itu uri bagaikan tembok besar China, dia akan menghalang virus daripada pergi ke bayi. Ini adalah sebab daripada kajian mendapati bahawa bayi daripada ibu mengandung dengan COVID-19 diuji tiada virus, dan plasenta, air tuban dan juga tali pusat juga tiada virus. Susu ibu yang juga diuji juga tiada virus COVID-19. Persoalan kedua ialah, adakah selamat untuk bersalin ataupun pergi ke pemeriksaan di hospital? Sekarang Kementerian Kesihatan telah mengasingkan hospital dan mengkhaskan hospital kerajaan kepada 2 jenis hospital. Hospital yang COVID dengan hospital non-COVID, di mana jika ibu mengandung ataupun orang awam yang suspek ataupun confirm sudah ada COVID akan pergi ke hospital COVID, dan yang tiada sebarang risiko ataupun simptom akan pergi ke non-COVID hospital. Jadi persoalannya ialah, jikalau saya tiada COVID tetapi ada risiko, jika pergi ke COVID hospital, adakah saya akan dijangkiti virus COVID ini? Jawapannya tidak. Sebab tiap-tiap hospital walaupun COVID ataupun tiada COVID akan dikhaskan Dewan Bedah ataupun Dewan Bersalin yang COVID, di mana jika anda sebagai ibu mengandung yang mempunyai risiko ataupun simptom akan bersalin ataupun operasi caesar di Dewan Bersalin ataupun Dewan Operasi yang COVID. Lepas operasi ataupun salin, bilik tersebut akan dibersihkan supaya bebas daripada virus. Kedua, juga ada ward Dewan Bedah dan Dewan Bersalin yang dikhaskan untuk yang non-COVID, dan ia akan diasingkan daripada Dewan Bedah ataupun Dewan Bersalin yang COVID. Jadi ada perasingan ini akan mengurangkan jangkitan kuman di antara ibu mengandung ataupun pesakit-pesakit lain. Seterusnya, anda akan bertanya-tanya, adakah perlu masa pandemik COVID-19 untuk pergi untuk ujian untuk rawatan susulan antinatal, iaitu masa mengandung? Ini terpulang kepada sama ada kandungan anda ialah yang risiko tinggi ataupun rendah. Yang risiko lebih tinggi ialah apabila anda melihat buku merah anda, jika ada stiker pelekat kuning, hijau ataupun merah, jadi anda ada risiko yang lebih tinggi sedikit. Jika lebih tinggi, anda perlu menjalankan rawatan susulan antenatal tiap-tiap 4 minggu. Jika lebih risiko tinggi, mungkin 2 minggu sekali, dan anda tidak harus ponteng mana-mana rawatan susulan.
jikalau pelekat anda di buku merah ialah putih, jika putih bermakna anda risiko rendah, anda boleh pergi hanya beberapa rawatan susulan dalam 12 minggu, 20 minggu dan yang terakhir 36 minggu sebelum bersalin, dan setelah itu seminggu sekali. Jika anda melihat dari 20 minggu hingga 36 minggu, ada 3 rawatan susulan yang perlu anda memeriksa sendiri di rumah, di mana 3 susulan ini ialah 24, 28 dan 32 minggu. Pada masa ini anda perlu memeriksa berat badan anda. Dalam 4 minggu, berat badan anda tidak harus meninggi lebih daripada 1 ke 1.5 kilo. Jika berat anda bertambah lebih dari 1.5 kilo, anda perlu memerhatikan diet anda dengan lebih teliti dan membuat senaman ringan di dalam rumah. Kedua, anda perlu memeriksa tekanan darah anda. Jika tekanan anda lebih daripada 140/90, anda perlu balik ke rawatan susulan dengan segera. Ketiga, anda perlu memerhatikan pergerakan bayi yang mencukupi. Pergerakan bayi yang lebih kuat, lebih pantas, lebih laju, semua ini ialah normal. Jika pergerakan bayi yang sudah mengurang, ini perlu pergi ke rawatan susulan dengan segera. Keempat, ialah untuk tengok perkembangan anak ataupun pertumbuhan. Ini anda perlu baring lurus di katil dan juga memeriksa tinggi rahim. Tinggi rahim di kawasan pusat ialah 20 minggu. Jika anda meletak 4 jari di atas pusat, di atas 4 jari ialah 26 minggu. Jadi pada 24 minggu, tinggi rahim ialah di dalam 4 jari yang pertama di atas pusat, dan pada 28 minggu dia akan melebihi 4 jari yang pertama, dan bila 32 minggu akan lebih kurang dekat dengan 4 jari yang kedua di atas pusat. Ini ialah tinggi rahim. Jika tinggi rahim tidak mencukupi, ini bermakna pembesaran anak mungkin terbantuk di dalam rahim, jadi anda perlu pergi ke rawatan susulan dengan segera. Apabila anda melebihi daripada 36 minggu, ini ialah masa untuk merancang cara untuk bersalin. Jika ada disyaki ataupun sudah confirm ada COVID-19, jika anda bersalin normal, di mana masa bersalin normal anda akan menghembus udara. Udara ini dalam English adalah aerosol. Aerosol, jika anda ada virus COVID-19, virus ini akan disebarkan kepada doktor dan jurawat, akan disebar kepada suami anda, akan juga disebarkan kepada bayi yang bersalin. Walaupun tiada vertical transmission, jika bersalin normal, hembusan udara yang mengandungi COVID-19 mungkin menjangkiti anak. Jadi, untuk ibu yang disyaki ataupun sudah confirm COVID-19, cara bersalin normal adalah tidak boleh dijalankan kerana berisiko tinggi. Cara bersalin yang risiko rendah ialah melalui pembedahan cesarean, di mana anak akan bersalin di bawah dan akan dihalang daripada ibu, dan juga ibu yang memakai topeng akan mengurangkan hembusan udara yang akan menjangkiti bayi, doktor jurawat dan juga suami. Selepas bersalin, apa yang penting ialah jika anda sudah disyaki ataupun sudah confirm ada COVID-19, bayi anda perlu diasingkan untuk 2 minggu. Ini ialah untuk kurangkan jangkitan kuman dari ibu ke anak, di mana daripada slide pertama saya sudah terangkan tiada vertical transmission, tiada jangkitan kuman melalui uri, dan juga itu
susu ibu juga tiada virus COVID-19. Tetapi jika ibu tidak nak asing daripada anak dan juga hendak menyusu anak, ibu itu akan di-counsel bahawa ada risiko jangkitan kepada anak dan ada beberapa langkah yang perlu diambil. Pertama, ibu itu perlu memakai topeng. Alat peralatan untuk memerah susu ibu perlu dicuci dengan teliti. Perlu mencuci buah dada yang dalam menyusu, sebelum menyusu, dan mencuci tangan, dan juga dengan berhati-hati mencuci muka bayi yang ada tersentuh kepada payudara ibu. Sekian itu saja informasi hari ini.